lebih kepada soalan pengukuhan dan juga pentaksiran PBD hari ini. Okey, so hari ini kita nak tengok sambungan perubahan haba dalam tindak balas, tetapi kita nak tengok untuk tajuk perubahan tenaga haba semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Jadi kita lihat dahulu kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan kita ada dua sahaja, iaitu yang pertama, kamu dapat melukis sekurang-kurangnya satu rajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik dan eksotermik. Dan yang kedua, kamu dapat menerangkan 3 daripada 5 tafsiran rajah aras tenaga tersebut. Okey, jom kita lihat dahulu perubahan tenaga semasa pembentukan ikatan. Okey, someone boleh tak baca ayat yang pertama tu, iaitu semasa tindak balas kimia. Ada siapa yang boleh bacakan? Saya baca, cikgu. Okey, Iman. Perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Semasa tindak balas kimia, ikatan kimia dalam bahan tindak balas diputuskan dan ikatan baru dalam hasil tindak balas terbentuk. Berdasarkan jadual 3.1, perubahan tenaga untuk tindak balas antara hidrogen dan klorin menghasilkan hidrogen klorida ditunjukkan pada rajah 3.3. Okey, thank you, Iman. Okey. So yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 119 Cikgu ambil daripada buku teks saja. Okey, so kita nak tengok dalam tindak balas kimia ni dia ada dua proses lah ataupun dua dua perkara yang akan berlaku, iaitu satu pemutusan ikatan dan lagi satu adalah pembentukan ikatan. So pemutusan ikatan tu akan berlaku pada bahan tindak balas. Okey, so contoh dekat sini kita lihat hidrogen dan juga molekul hidrogen dan juga molekul klorin, dia akan mengalami pemutusan ikatan kovalen. Okey. Dan ikatan baru akan terbentuk. Okey, ikatan baru akan terbentuk dalam hasil tindak balas. Contohnya macam ni, hidrogen, ikatan atom hidrogen dan atom hidrogen akan terputus dalam molekul hidrogen, sama juga dengan molekul klorin, dia akan putus dan dia akan membentuk ikatan baru iaitu ikatan hidrogen klorida. Okey, jadi rajah 3.3 ni, okey, yang ini adalah rajah profil tenaga yang menunjukkan hubungan antara pemutusan ikatan dan juga pembentukan ikatan dalam tindak balas eksotermik. Kenapa kita kata tindak balas eksotermik? Sebab dia melibatkan, kalau kita tengok delta H ni, okey, delta H ni bernilai negatif. Okey. So kita nak tengok dengan lebih detail macam mana kita dapat delta H ataupun perubahan tenaga haba ni. Haba tindak balas ni bernilai negatif 185 kilojoule per mol. Okey, so sebelum tu kita nak tengok, sebelum ni kita belajar iaitu kandungan tenaga. Okey, kandungan tenaga dalam sesuatu tindak balas, dia memang ada kuantiti tertentu lah dalam setiap bahan kimia ni dia mempunyai kuantiti tertentu. So perbezaan haba ni, okey, so perbezaan antara tenaga haba dalam sebelum tindak balas iaitu bahan tindak balas dengan hasil tindak balas ni kita boleh ukur dengan cara kita tolak jumlah tenaga, okey, jumlah tenaga bahan, okey, jumlah tenaga bahan tindak balas kita tolak dengan jumlah kandungan ataupun jumlah tenaga hasil tindak balas.
Okey, jadi macam mana kita nak kira? So kita tengok kat sini. Dalam jadual 3.1 ni, dalam jadual 3.1 ni adalah dia dah bagi kat kita nilai tenaga ikatan. So kalau ikatan hidrogen nilai dia adalah 436. Jadi ikatan klorin dengan klorin 243 dan ikatan hidrogen dengan klorin untuk hidrogen klorida nilai dia adalah 432. Jadi kita buatlah tindak balas kimia hidrogen persamaan hidrogen tambah dengan klorin menghasilkan hidrogen klorida. So kalau kita seimbangkan kita akan dapat 2 mol hidrogen klorida. Okey. Jadi tenaga haba, tengok dekat sini, tenaga haba yang diserap untuk kita putuskan ikatan hidrogen dengan klorin, kita akan dapat 436 tambah dengan 243 kilojoule. Mana kita dapat nilai ni? Okey, mana kita dapat nilai 2 ni? Kita ambil dekat sini lah. Okey, kita ambil ini dekat sini. Hidrogen 436, klorin 243. So kalau kita totalkan jumlah tenaga dalam bahan tindak balas tu, kita dapat berapa kelas? Kita dapat berapa? Cuba kira, berapa kamu dapat yang ini dekat sini? .436 tambah dengan 243. Berapa kamu dapat? Cuba tulis dekat ruangan komen. 679. Yes, 679 kilojoule. 679 kilojoule. Okay, alright. Manakala tenaga haba yang dibebaskan, kita tahu bila nak memutus ikatan, tenaga haba tu diserap. Dalam kita nak bentukkan ikatan baru tu, kita kena bebaskan tenaga haba. Okay. So, tenaga haba yang kita bebaskan, yang ini tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, iaitu sebanyak 432 kilojoule ni kita ambil dekat jadual ini. Memang dia akan bagilah, kalau dalam exam pun dia akan bagi nilai tenaga ikatan kimia tu. Jadi kamu jangan risau. Okey, kenapa dia darab dengan 2? Siapa tahu kenapa dia darab dengan 2? Sebab dia ada 2 ikatan cikgu. Bukan 2 ikatan, tetapi dia ada 2 mol hidrogen klorida. Okey, bila kita seimbangkan persamaan, dia menghasilkan 2 mol hidrogen klorida. So kita boleh nampaklah daripada gambar zarah tadi tu. Okey, so kalau kita kira tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan tu adalah sebanyak 864, betul tak? 864 kilojoule. Betul? Cuba kamu kira, dapat tak? Betul. Jadi perubahan haba yang cikgu kotakkan ini, yang cikgu kotakkan, baru kotakkan ni. Perubahan haba ni dia daripada yang sini adalah tenaga pengaktifan. So perubahan tenaga haba ni daripada sini sampai ke situ. Okey. So macam ni kita nak kira, macam ni kita dapat nilai negatif 185. Jadi kita ambil lah jumlah, kita masukkan dalam formula ini. So kita akan dapat jumlah tenaga bahan tindak balas tadi kita dah kira, iaitu 679 kilojoule. Kilojoule tolak dengan kita tolak dengan tenaga haba yang dibebaskan tu 864 kilojoule. So kita akan dapat negatif 185 kilojoule. Itu adalah kandungan tenaga tau. Kandungan tenaga. Tapi kalau dia minta perubahan tenaga haba, kita kena letak mol negatif 1. Sebab perubahan haba tu untuk setiap 1 mol. That's why kita letak mol negatif 1. So negatif ini, negatif ini menunjukkan tindak balas eksotermik. Dia menunjukkan tindak balas eksotermik berlaku. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kalau kita tengok nota yang dekat bawah ni sedikit lagi, kita dapat buat kesimpulan dalam tindak balas eksotermik,
tenaga haba yang dibebaskan, okey, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas dia lebih besar berbanding tenaga haba yang diserap untuk kita putuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Kalau kita tengok tadi pun kan, betul lah, kalau kita tengok dalam contoh rajah 3.3, tenaga haba yang dibebaskan dalam hasil ni, okey, 864. Manakala dalam pembentukan 679. So betul lah statement dia. Tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan tu dalam hasil tindak balas ni dia lebih besar daripada tenaga haba yang diserap untuk kita putuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Okey. Manakala kalau endotermik, endotermik ni dia sebaliknya. Tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas ni dia lebih besar lah daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Okey. Boleh faham? Kalau boleh faham, cuba kamu angkat tangan ataupun komen satu dekat ruangan chat. Okey, cikgu nampak Alice dan lagi 6 orang dah angkat tangan. Okey, cikgu nampak. Alright, so good. Okey, so mostly semua faham lah. Okey, yang tak faham tu nanti boleh tanya soalan dekat ruangan sesi soal jawab dekat hujung. Ataupun nak tanya sekarang pun boleh. Cikgu, saya kurang faham yang nombor 2 tu. Boleh cikgu ulang lagi sekali tak? Nombor 2 yang mana? Yang ini Dalam tindak balas endotermik tu. Oh, okey. So dia macam ni lah. Cikgu conteng sikit kat sini untuk endotermik. So ni adalah aras tenaga untuk endotermik. Tenaga kat sini kita lukiskan, kita tulis label dia tenaga. Okey, so kalau tenaga untuk endotermik dia positif kan, so dia naik tangga. So naik tangga macam ni lah. Okey, so ini adalah sorry tak ada anak panah pun, cikgu tersalah. Okey, so dia macam ni. So sini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Cikgu letak randomly lah sebab kita tak ada persamaan kimia dia. So delta H dia. So yang dia kata ni, dalam tindak balas endotermik, tenaga haba yang diserap untuk putuskan ikatan dalam bahan tindak balas lebih besar. So contoh dia dekat sini nilai dia, cikgu letak je nilai, cikgu tak ada nilai yang tepat, cikgu anggarkan. Contoh kalau dekat sini dalam 900 kilojoule. Contohlah, contoh tenaga haba yang diserap untuk kita putuskan ikatan dalam bahan tindak balas ni dia lebih besar. So hasil tindak balas ni, okey, hasil tindak balas ni dia dalam takkanlah 200 kan, kecil sangat, sikit sangat. Contohlah cikgu letak 700 kilojoule. Okey, 700 kilojoule. So berapa nilai perubahan haba dia? Siapa tahu? Positif 200 lah cikgu. Ya, betul. Positif 200 kilojoule mol negatif 1. Kenapa cikgu kena letak mol negatif 1? Sebab dia adalah perubahan haba tindak balas. Kalau setakat jumlah kandungan haba, kita tak payah letak mol negatif 1. Tapi kalau perubahan haba tindak balas ataupun delta H, kita kena automatik letak mol negatif 1. Itu unit dia. Kita kira haba tu untuk 1 mol. Kamu jangan risau, untuk pengiraan nanti kita akan bincang dengan lebih detail untuk haba tindak balas nanti. So sekarang kamu terima dahulu unit itu. Okay, so macam inilah maksud itu Iman. Dia kata kalau endotermik, jumlah tenaga haba yang diserap untuk putuskan ikatan yang ni yang bernilai 900 kilojoule ni, nilai dia lebih besar daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Nilai ni. Ni yang dimaksudkan. Kalau exothermic, dah lalang cikgu terang tu, ni untuk endo ya. Okay, so ini endo. Okay, kalau exo dia macam ni lah. So kalau exo, ni adalah aras tenaga. Okay, so kita lukis exo turun tangga kan. So macam ni. Okay, so ni adalah bahan tindak balas. Okay, ni adalah hasil tindak balas. Okay, so dia ada perubahan haba.
Okey. So macam mana kita nak cari nilai perubahan haba? So contoh bahan tindak balas ni cikgu letak je nilai Cikgu letak je contohnya bahan dia cikgu tulis kat bawah sebab atas tu macam crowded. So cikgu kata kat sini 600 kilojoule. Okey, so tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan tu lebih besar. So kalau sini 600, sini mesti nilai dia lebih lah 800 kilojoule. Contoh. Ni contoh je nilai tu cikgu main letak je. Cikgu naikkan sikit. Okey, so ni contoh dia 800 kilojoule. So berapa perubahan haba dia? Perubahan haba tindak balas. Negatif 200. Ya, negatif 200 kilojoule mol negatif 1. Okey, ataupun perubahan haba tu negatif 200. Negatif tu menunjukkan nilai, negatif tu menunjukkan tindak balas itu adalah exothermic. Maknanya haba yang dibebaskan tu lebih banyak lah daripada tenaga haba yang diserap. Boleh faham tak? Boleh. Terima kasih cikgu. Boleh. Sama. Okey. So kalau boleh faham yang itu, actually cikgu nak suruh buat latihan pengukuhan je hari ni. Tak banyak pun sangat yang cikgu nak terang. Okey. So hari ni kita nak mantapkan lagi tajuk perubahan haba dalam tindak balas ni sebelum kita go through setiap jenis haba tindak balas. Sebab dekat haba tindak balas tu memang ada eksperimen dengan pengiraan. Okey. Jadi untuk latihan pengukuhan modul kimia muka surat latihan pengukuhan hari ni kamu rujuk modul kimia muka surat 146 hingga 148. So dekat kamu sekarang semua ada buku modul kimia ke? Ada. Okey. So cuba jawab sekarang ataupun kamu soalan latihan 4 tu kita ubah sikit Okey, latihan 4 kamu tu dekat sini dia tulis magnesium kan? Magnesium dengan asid nitrik, betul tak? Betul. Okey, cikgu nak kamu ubah. Kita guna ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, ubah sikit yang dekat sini. Kemudian nilai delta H tu kamu ubah dekat soalan modul dengan hasil tindak balas tu air. So, kamu potong. Betulkan sikit ikut paparan dekat Google Meet ni. Okey. So untuk soalan yang pertama saya tunjukkan, kita buat bersama-sama tapi soalan latihan 5, 6 dan 7 tu cikgu nak kamu buat dan hantar dekat Telegram cikgu untuk kita semak sama-sama. Boleh? Boleh. Okey. So kita cuba dulu soalan latihan 4. Okey, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih apa dekat situ? Lebih tinggi ke lebih rendah? Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih rendah. Rendah cikgu. Ya, betul. Okey, lebih rendah. Okay. So sebenarnya dia ada 5 tu kan. Dia ada 5. So ni cikgu salah lah ni A, ni B. Okay, ni A betul dah. Okay, ni yang B Okay, yang B tu haba tindak balas berapa nilai haba tindak balas dia tu? Berapa nilai haba tindak balas? Negatif 57 kilojoule mol negatif 1 je. Betul. Okey, negatif 57 kilojoule mol negatif 1. Okey, so kita lihat yang C pula. Okey, yang C dia kata jenis tindak balas adalah apa tu? Exothermic atau endothermic? Exothermic. Okey, exothermic. Okey, E. Bukan ED Okey, yang D tindak balas di antara apa? So kalau kita merujuk kepada sini, tindak balas antara apa dengan apa yang menghasilkan air ni? Antara ion hidrogen dengan ion apa kat situ? Ion hidroksida. Okey, so tindak balas tu di antara ion hidrogen
dengan ion hidroksida. Alright? Okey, jadi yang E ni kita katakan tindak balas ni dia membebaskan haba ke persekitaran atau menyerap haba ke persekitaran. Yang mana satu? Membebaskan. Okey, betul tindak balas membebaskan haba ke persekitaran. Okey, good. Thank you. Okey, so sekarang untuk latihan 5 dengan 6. Okey, latihan 5 dengan 6 ni tak ada pembetulan. Kamu boleh follow macam dalam modul kamu. So, cikgu nak minta kamu jawab dan hantar dekat Telegram cikgu. Sekarang. Jawab sekarang and then hantar. Cikgu akan semak bersama-sama. Cikgu akan semak Telegram cikgu. Dah ada yang hantar ke belum? Setakat ni belum lagi ada yang hantar. Berapa minit ni cikgu? Cikgu rasa 5 minit cukup kot. Kan? Siapa yang Okey, hantar saya dulu cuba. tu, cikgu akan ambil ataupun cikgu akan pilih lah randomly siapa yang cikgu nak semak jawapannya. Semua kena buat Walaupun cikgu tak nampak kamu tapi cikgu percaya kamu semua cuba jawab. Okay, ada 5 soalan. Mungkin kalau kamu nak buat soalan 6 dulu pun boleh. Soalan 7 pun boleh. Ataupun soalan 5 pun boleh. Cikgu. Ya, Isma. Boleh tak cikgu scroll ke atas sikit sebab saya tak sempat salin pembetulan tadi. Okey. Terima kasih. Yang ni Okey. Kalau malu nak bertanya dekat sini, boleh je PM cikgu dekat Telegram ke, WhatsApp ke, ataupun dekat group ke pun boleh sebab ni saya record mungkin dia malu kot nak bertanya. So boleh je nak bertanya kat mana-mana. Kalau nak tanya dekat Google Meet ni lagi bagus kan? So semua orang boleh tahu apa isu sebenar ataupun masalah kamu untuk jawab. Nak tanya dekat ruangan chat pun boleh. Cikgu nampak Zaira baru join. Zaira baru join ke terleft Zaira? Saya baru join cikgu. Okey Zaira, tak apa yang terlepas tu nanti cikgu akan share rakaman dan juga nota selepas kelas. Ataupun cikgu akan share sekarang. Sekarang ni kita tengah buat sesi latihan tau. Okey, sesi latihan latihan pengukuhan modul kamu, modul kimia muka surat 146 sampai 148. Latihan 5, latihan 6, soalan 5, soalan 6 dan soalan 7. So latihan 4 ni cikgu dah bincang tadi. So sekarang kamu boleh cuba buat latihan 5, 6 dan 7 tu dan hantar dekat Telegram cikgu. Cikgu akan share jawapan tu dekat sini untuk kita semak bersama-sama. Okey? Cikgu bagi masa 5 minit. So dalam cikgu rasa jam 12, 5 minit tu kita boleh bincang lah kot untuk kesemua soalan. Cikgu, saya dah siap latihan 5 tapi tak confident dengan jawapan sendiri. Tak apa Iman, hantar je. Kita semak sama-sama. Jangan risau. Jangan tak confident. Kena confident bila exam nanti. Tak ada siapa pun nak kalau kamu tak hantar, kalau kamu tak cuba sekarang, sampai bila-bila pun kamu tak confident. Nanti nak exam pun takut nak tulis jawapan. Jangan risau. Salah tu perkara biasa. Okay, sementara tu saya kongsikan
paparan So cikgu akan scroll naik ke atas sikit sebab saya nak share. Sementara kamu jawab tu lah, cikgu nak share bahan untuk kawan-kawan kita yang tak dapat masuk Google Meet tu sebab ada masalah. Link kehadiran saya akan bagi di hujung kelas Okay, jam 12:05 cikgu akan bincangkan. Untuk kawan-kawan kita yang baru join tadi, bolehlah sambil-sambil nak lihat apa yang dibincangkan tadi. Okay, so Iman ada hantar tugasan dia, tugasan yang kelima. Okay, saya akan masukkan tugasan tu dalam cikgu punya paparan. Okay, so ini sebenarnya paparan yang, okay ni. Okay, ada dua Okay, tak apa. Kamu hantar je, cikgu masukkan. Nanti kita semak sama-sama. Jangan risau. Kalau kamu takut salah, sampai ke sudah pun kamu tak akan berani. Patutnya kamu kena bangga tau kamu hantar. Okay, ni latihan 5 ni latihan 5 kawan kita.
Ya Allah, saya bebel seorang-seorang lah rupanya. Saya tak on mic. Nasib baik ada yang tanya saya. Tak, saya bebel apa pun saya tak ingat dah. Okey, cikgu tengah tunggu jawapan daripada Razi soalan nombor 6. Okey, cikgu tahu Razi tengah jawab soalan nombor 6. Alif Nazmi macam ada hantar. Okey, Anas ada hantar. Anas hantar soalan nombor berapa ni Anas? Soalan 6. Soalan 6. Okey. Cikgu masukkan soalan Anas dekat sini Nombor 6 kita letak bawah ni. Okey, pastekan. Alright, ni soalan nombor 6 ke? Soalan nombor 6, soalan nombor 6. Okey, betul ni soalan nombor 6. Okey, ada lagi tak? Razi, cikgu tengah tunggu jawapan dari Razi. Lamanya Razi snap gambar masuk. Cepat-cepat Razi. Alif Nazmi macam dia nak hantar tadi tapi tak ada pula. Dia delete cepat sangat. Tak sempat cikgu nak tangkap jawapan dia. Okay, good. Yang hantar ni very good. Bagus. Okay, dah 12:09 dah. Okay, tak apa. Kita continue lah ya. Kita bincang terus jawapan yang kawan-kawan kita share tadi. Okay, kita start dengan jawapan Iman. Sekejap, cikgu besarkan sikit. Okay, saya besarkan. Okay, dia sebab gambar kan. So, dia jadi macam ni lah. Okay, so cikgu harap semua boleh tengok, boleh baca. Okay. Sekejap ya. Okay, so kita tengok jawapan murid ni. Okay, latihan 5. Kita tengok dulu dia punya rajah aras tenaga. So kalau kita tengok kan sebenarnya soalan dia ada 2 tau. Soalan dia ada 2, iaitu yang pertama dia suruh kita lukis rajah aras tenaga. Okey, lukis rajah aras tenaga, kemudian tulis 3 pernyataan yang boleh dirumuskan. Tulis 3 pernyataan yang boleh dirumuskan ni adalah tafsiran lah. Kalau kita tengok kita punya kriteria kejayaan tu adalah tafsiran rajah aras tenaga. Okey, so kita tengok rajah aras tenaga dia. Kalau dia adalah nilai negatif, jadi dia adalah turun tangga. Jadi betul dah tu Iman, turun tangga. So sini HCl, NaOH, NaCl, H2O dan delta H dia adalah negatif kilojoule, 57 kilojoule per mol. Okey, very good. Okey, dan pernyataan dia kita tengok 1 mol. Betul, 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol NaOH menghasilkan 1 mol natrium klorida dan 1 mol air. Okey, yang B, oh maaf, cikgu tak semak jawapan A. Okey, exothermic betul. C. C ni dia kata jumlah tenaga haba bagi asid hidroklorik dan NaOH adalah lebih tinggi. Okey, daripada jumlah tenaga haba bagi natrium klorida dan air, dan haba yang dibebaskan adalah negatif 57. Okey. Sini dia cuma minta haba yang dibebaskan, bukannya perubahan haba. Jadi haba yang dibebaskan adalah 57 kilojoule. Okey, 57 kilojoule dan suhu tindak balas. Suhu tindak balas bukan negatif, suhu dia sama ada menurun atau meningkat. Kalau exo menurun ke meningkat kelas? Meningkat. Okey, suhu meningkat. Okey, tahniah Iman, very good. Walaupun tak confident tetapi banyak yang betul juga kan? Okey. So kita lihat pula jawapan ni, siapa punya jawapan tadi? Fatin kan? Cikgu. Okey. So Fatin jawab satu bahagian je. Yang bawah tu hantar tak? Okey, cikgu tak perasan. Ada. Dah hantar dah. Dah hantar. Saya lah tu yang tak perasan. Okey, Fatin dah hantar. So, cikgu masukkan. Okey, cikgu masukkan dekat cikgu punya paparan. Okey. Alright, yang ni lah Fatin punya ni. Ada ke yang orang lain ada hantar tak untuk cikgu semak? Sekejap, cikgu tengok telegram cikgu. Okey, Razi dah hantar. Cikgu paste dulu jawapan Razi.
Okey, sekejap ya. Kita tengah tunggu jawapan Razi. Okey, Razi. Cikgu letak kat sini lah. Ini soalan nombor 6. Okey, Razi punya jawapan kat sini. Okey, Razi dia hantar one page. Okey, so wow. Uji diri 2 point, tengah buat uji diri latihan pentaksiran PBD Okey. So ni kita tengok jawapan Fatin. Okey, jawapan Fatin tadi betul tak? Semak sama-sama. So negatif turun tangga, dah betul turun tangga HCl natrium. Dekat sini. Apa natrium klorida ni? Sepatutnya NaOH Fatin. Okey, so dekat sini tu mesti tersasul lah tu, salah tengok kan. Nak masak ke Fatin? Dah. Oh dah masak. Oh bagus lah Fatin. Cikgu juga yang tak masak lagi ni. Okay. So kita lihat penerangan dia. Tindak balas antara asid hidroklorik dengan natrium hidroksida adalah exothermic. 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol natrium hidroksida untuk menghasilkan 1 mol natrium klorida dan 1 mol air. Okey, jumlah tenaga haba bagi asid hidroklorik lebih tinggi. Betul. Haba yang dibebaskan. Okey, haba yang dibebaskan ni kita tulis 57 kilojoule sahaja Alright. So suhu tindak balas meningkat. Okey, bagus. Tahniah Fatin. Okey, ni soalan siapa Anas kan? Betul tak Anas? Ya. Okey, ni soalan Anas. Okey, so kita lihat ni soalan nombor 6. Persamaan dia dah bagi dekat kita. Kalsium, penguraian kalsium karbonat menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida, di mana delta H dia adalah positif 570 kilojoule mol negatif 1. Jadi kalau positif dia mesti naik tangga, jadi betul dah darjah dia naik tangga. Okey, betul. Alright, yang ini yang ramai sangat yang tukar tulis kat bawah garisan. Okey. Hasil tindak balas kamu kena tulis dekat atas garisan. Okey, dia macam ni. Lepas tu cikgu suka bila kamu hantar latihan kamu, cikgu boleh nampak dekat mana yang boleh dibetulkan. Okey, so ni tulis kat atas ni. Alright. Kemudian perubahan haba biasa kita ikut format yang dia bagi, kita letak kat sini lah ya. Positif 570 kilojoule mol negatif 1. Okey, boleh ya Anas? So penerangan kita kata jenis tindak balas adalah endotermik. So haba diserap dalam tindak balas tersebut. Okey, penerangan yang ketiga, 1 mol kalsium karbonat terurai menghasilkan 1 mol kalsium oksida dan 1 mol karbon dioksida. Okey, jumlah tenaga bagi bagi bahan dan hasil tindak balas adalah 570. Okey, tak payah letak positif tu tak payah letak sebab tu jumlah tenaga. Kalau perubahan tenaga baru kita letak nilai positif atau negatif. Okey, jadi suhu tindak balas ini bukan positif 570 tapi kita kata suhu menurun. Okey Anas, good work. Okey, teruskan usaha. Nanti betulkan sikit pembetulan tu dekat modul kamu. Okey. So cikgu nak alright. Okey. So kita nak tengok pula jawapan untuk Razi. Razi cikgu tanda soalan 6 latihan 6. So Razi punya betul. Okey, haba jenis tindak balas adalah endotermik. 1 mol kalsium karbonat terurai menghasilkan 1 mol kalsium oksida dan 1 mol kalsium oksida. Maaf pakai pensel. Okey, boleh. Boleh je pakai. Ni lagi seorang tak confident. Razi tak confident je kalau tak confident. Dalam exam guna pen tau. Takut nanti sekarang penandaan secara dalam talian. Jadi cikgu takut nanti bila kamu guna pensel, kamu punya tulisan tu tak jelas. Nanti kertas soalan kamu tu akan di-scan. Kalau tahun 2020 kertas soalan tu semua di-scan. So bila guna pensel memang pemeriksa tu ya Allah juling mata nak baca. Tu yang cikgu risau sebenarnya. Kertas subjektif ni. Okey, kita sambung tengok jumlah tenaga bagi bahan tindak balas dan hasil tindak balas adalah 570 dan suhu tindak balas menurun. Okey, bagus. Thank you so much untuk Razi.
kerana berjaya hantar tugasan untuk disemak. Okey, ni soalan 7 daripada Alice Okey, kita semak bersama-sama. Okey, so persamaan dia adalah plumbum 2 nitrat. Yang ni kita baca. Plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan natrium sulfat menghasilkan plumbum 2 sulfat dan juga natrium nitrat. Which one? Dia punya perubahan haba adalah negatif 50 kilojoule per mol. Negatif 1 per mol. So situ adalah tindak balas exothermic. Jadi cikgu nampak Alice lukis gambar rajah aras tenaga turun tangga. So dekat sini pun nampak tak? Lukis gambar rajah aras tenaga, terangkan perbezaan kandungan tenaga dan dalam bahan tindak balas berbanding dengan hasil tindak balas. So dia suruh kita terangkan je gambar rajah aras tenaga tu. Okey, jadi cikgu cuba tanda dekat sini plumbum 2 nitrat dan natrium sulfat. Hasil dia betul dan dia tulis perubahan haba. Okey. Kemudian kita lihat penerangan jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih tinggi, betul. Haba dibebaskan, betul. Dan semasa ikatan plumbum 2 sulfat adalah lebih besar ataupun lebih tinggi betul daripada haba yang diserap. Okey. So kita lihat jawapan Alia. Okey, ni jawapan Alia. Okey, kita lihat rajah aras tenaga. Okey, Alia jangan lupa label. Mesti label. Okey, tertinggal. Nak cepatlah tu kan. Dalam exam jangan kelang kabut. Check betul-betul. Okey. Okey, plumbum 2 nitrat. Betul. 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 Okey. So kita tengok penerangan. Okey, penerangan jumlah kandungan bahan tindak balas adalah tinggi. Haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam plumbum 2 sulfat adalah lebih tinggi daripada haba yang diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Okey. So, cikgu lupa. Okey, jadi untuk latihan pentaksiran, okey, untuk pentaksiran PBD bagi tajuk ini, sekejap ya. Okey, untuk pentaksiran PBD ni, cikgu nak kamu jawab uji diri 2.4. Modul tu tolong modul tu cikgu minta sangat. Cikgu tak wajibkan semua hantar tau modul, latihan modul. Tapi kamu please make sure modul kamu tu lengkap. Supaya bila kamu nak buat ulang kaji untuk SPM nanti, kamu tak terkial-kial. Okay. Alright, so untuk latihan pentaksiran PBD TP1 hingga TP5. Ingat siapa yang hantar video TP6 tetapi kalau dia tak hantar latihan pentaksiran PBD TP1 hingga TP5 ni, tak valid dia punya TP6. Okay. Dia tak valid untuk dapat TP6. Walaupun dia dah hantar, ahli kumpulan dia hantar video tu. Ahli kumpulan dia yang hantar tu dapatlah. Tapi yang tak hantar tu memang tak akan valid. Okay, nanti cikgu akan semak satu persatu. So yang ini, kamu jawab. Okay, latihan pentaksiran PBD ni adalah soalan uji diri 3.1. Ni daripada buku teks kamu je. Muka surat 119 kalau tak silap saya. Kamu jawab je dalam buku tulis ke, dekat kertas A4 ke, mana-mana dan snap gambar, hantar melalui GC Kimia. Saya dah assignment dalam GC Kimia tingkatan 5, 20, 21. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak bertanya? Kalau tak ada soalan, berapa orang nak main game? Saya. Quiz. Dan saya tak ada soalan. Tak ada soalan. Okey, angkat tangan sikit siapa yang nak main quiz ni? Okey, cikgu nampak. Okey, Hazamul, Alia, Ismahani, Amira, Ana, Zahira, Alif. Okey, so bila dah ramai kita on games kita. Sekejap ya. Hari ni kita main Blue Cat dahulu tapi kamu pilih mode game mana yang kamu nak main. Okey, saya stop present yang ini. Cikgu. Ya. Ni yang dengan anak cikgu hari tu tapi hari ni
Hari ni saya Dilarang haram. bawa masuk anak cikgu. Hari ni saya haramkan dia orang bermain. Ya, haramkan. Sebab kalau dengan saya pun saya kalah. Walaupun saya tahu jawapan tu betul. Tapi memang saya kalah. Okey, so ni tingkatan 5 perubahan haba. Okey. Saya ingatkan saya share screen. Rupanya saya tak share screen. Sekejap. Saya share screen dahulu. Okey, kamu nak main, boleh nampak kan? Kamu nak main mode game yang mana satu? Tak kisah, mana-mana pun okey. Mana-mana pun okey. Saya rasa yang cafe hari tu yang tu senang lah. Sebab Tak tak nak. biasa dengan yang lain. Tak nak. Okey, tak nak. Alright, tulis dekat cikgu scroll. Boleh nampak tak cikgu punya paparan ni? Boleh. Boleh. Okey, cikgu scroll tengok mode apa yang ada. Cikgu pun tak tahu semua mode. Cikgu biasa main mode goal gas. Tower defense ni pun saya tak faham main dia macam mana. Cafe saya biasa main. Royal battle saya tak biasa. Dengan racing. Yang lain tu saya tak tahu main macam mana. Klasik ni macam Kahoot biasalah. Okey, klasik ni macam Kahoot biasa je. So ada Tower of Doom, Crazy Kingdom, Racing, Battle Royale, Factory, Cafe, Tower Defense, Gold Gas, Krypton. Okay, cuba tulis dekat ruangan komen mode mana yang kamu nak main. Haizil kata Battle ada Royale. salah. Okay, Extreme Battle Royale. Okay, tapi cikgu tak pandai tau main Battle Royale lah. Ni mesti kaki game ni. Mesti gamers. Kalau gamers ni dia pandai lah. COC. COC tak ada kat sini. Ada ke COC? Macam tak ada COC. Tak ada lah COC. Yang tak pandai main game dia akan main racing je lah. Racing cikgu. Kejap, cikgu nak tengok vote berapa orang. Racing ada 3 orang. Racing ni mesti lumba antara pelajar cikgu kan. Dia macam okey, faham. Okay, Isma nak main klasik je. Klasik. Okay, kita tengoklah siapa yang menang. Okay, racing ada 1, 2, 3, 4 orang. Hazamul dengan Razi Battle Royale ada 2 orang. Okay, so disebabkan ramai yang pilih racing, klasik ada seorang yang minta. Alice nak main. Simple je cikgu. Okay, klasik ada 2 orang. So cikgu kena pilih racing lah sebab racing ada 4 orang yang pilih racing. Okay, racing simple je. Racing dia tak ada banyak-banyak peraturan game. Very simple lah. Kalau bukan gaming memang dia akan minta racing. Okay, so kita main racing. Cikgu takut. Okay, racing ni kamu dapat jawab soalan. Kamu dapatlah. Okay, so number of question 30. Cikgu kurangkan sikit jadi 20 So soalan dekat dalam ni cikgu buat ada 15 soalan. So dia akan secara rawak. Okay, dia akan ni secara rawak je. So nanti biar lambat asal selamat geng. Okay, biar lambat asal selamat. Dia nak cakap suruh orang lambat, dia cepat lah tu. Razi tu. Okay, so ada 5 soalan yang akan berulang lah. Okay. Okay, so use random names. Boleh lah. Okay, so kita host sekarang. Okay, so cikgu copy join link ni. Cikgu share dekat dalam. Cikgu share dalam ni. Okay, hari ni tak ada. Cikgu pun tak masuk. Okay. Siapa Twitter @Glizuwu tu siapa? Allahu Akbar, dia dah keluar nama pelik-pelik dah. Okay ni. Siapa ni? Twitter @Glizuwu. Siapa tuan punya badan tu? Alright, baru ada seorang player. Saya tak rasa yang Twitter tu kelas kita punya cikgu. Saya rasa No, memang tak ada siapa yang main sekarang ni. Memang anak cikgu tak ada kat cikgu. Takut sangat anak cikgu yang main. Bukan, maksud saya yang Twitter tu bukan daripada kelas kita. Tak lah, dia macam alah tak tahu. Saya nak explain tapi dia bukan. Mana mungkin kelas lain. Ni Dan tu- kelas kita je tengah main. Kalau siapa tu beritahu lah tu siapa. Senang kita tak tahu. Kalau tahu tu robot ke apa ke.
Bukan robot. Okey, Razi betul tu. Kenapa Razi paste lagi sekali? Oh, ada yang terleft tadi. Cikgu tak perasan lah. Kenapa tak ada yang join lagi? Baru seorang je join. Ke nak cikgu join sekali? Gold Okay, saya medal. faham. Cikgu tadi set nama tu random kan. So kita orang tak boleh letak nama kita orang. Oh, ya ke? Dia macam auto lah. Dia randomkan nama. Oh, okey. Alamak, tak kenal lah pula siapa-siapa kan. Cikgu buatlah balik. Macam gold medal Okay. tu saya. Oh, okey. Sekejap. Kejap. Cikgu exit dulu boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita masuk balik. Saya pun lupa saya pergi klik yang itu pula kan. Okey, kejap. Tak apa ke habis kelas lambat? Apa? Boleh cikgu. Okey je, boleh Alright, ikutlah. Sekejap lagi ada benda lain ke kan. Okey, kita main racing. Siapa Iman cakap? Patutlah sudut pelik. Kenapa keluar nama pelik-pelik? Oh, dia keluar nama. Use random names. Okey. So, cikgu injak jadi 20 soalan lah. Ke 30? Biarlah 30. Biarlah kamu jawab soalan berulang tu kan. Ingat sikit jawapan. Sebenarnya ni soalan format apa? Ni dah ada dah. Sama juga dia masuk Twitter @Klizu. Cikgu ada send link baru ke? Belum. Okey, cikgu dah share link baru. Tapi Twitter @Klizu ni cikgu tak tahulah. Tapi memang kelas kamu lah ni. Okay, dia ni Alia, Isma, Amira. Sunshine tu siapa? Macam-macam nama korang. Iman, Nis ni Anis kot. Zil ni siapa lah? Hai Zil. Penat cikgu nak teka nama korang sorang-sorang. Okay, Sunshine. Ada lagi tak yang nak main? Siapa yang dah join? Siapa yang join angkat tangan dekat Google Meet. Cikgu nak tengok. Okay, alright. Okay, yang dah angkat tangan Iman dah join. Anis, Amira, Zafira, Alia, Hazamul. Razi pun dah join. Razi, kenapa ada Zil 2? Zil 2 tu mesti Razi kan? Tapi dah ada Ahmed. Ya, mesti dia dah tu dia nak kenakan si Haizil ni. Queen Nap. Siti Nabila Queen Nap, betul tak? Suka je saya teka-teka nama korang. Baru ada 12 player. Okay, cepat. Yang ada masalah internet jangan risau. Saya akan assign latihan ni as a homework selepas ni. Saya assign as a homework. Saya guna cafe. Mode cafe. Alright, Mami. Allah, nama Mami pun ada dah ni. Siapa pula dah Mami ni? Sunshine ni. Siapa Sunshine ni? Ahmed. Ahmed pun ada. Siapa? Haizil ni siapa? Zil 2 ni siapa ni? Tak Alif Nazmi, Hazamul. Tak pun Anas. Okay, boleh ke kita? Okay, boleh ke? Lagi 2 minit. Cikgu nak start. Okay, saya pun nak join lah juga. Saya nak jawab soalan juga. Boleh ke? Boleh lah kan? Okay, saya nak join juga. Okay, so cikgu akan join. Oh, kenapa saya tak boleh join Teruk betul dia tak bagi cikgu join. Sebab cikgu Patutnya boleh. Mungkin lah sebab saya host dah kot. menang dah.
Okay, so kita start lah ya. Dah ada 14 players. Kita start sekarang. 1, 2, 3. Alright. Ready, set, go! Okay, kita lihat ada dekat sini Ahmed. Okay, Fat ni siapa Fat? Fatin ke? Dia dah bergerak dulu dah menjawab soalan yang pertama. Iman, Amira, Sunshine, Zil. Ni siapa yang dah bergerak? Lia dah cuba jawab soalan yang pertama. Alice pun. Ismail, Mami pun menjawab. Okay, ni siapa ni? Queen Nak dah jawab. Okay, kita lihat siapa yang berada di depan sekarang. Okay, Alia tengah mendahului yang lain. Okay, diikuti dengan Fat. Sebut salah saya dah sebut nama pelik-pelik semua. Okay, ada. Okay, Alia dah menjawab soalan. 3 soalan diikuti dengan Fat. Siapa yang tak bergerak-gerak ni? Okay, kenapa Razi tak bergerak-gerak? Ahmed ni. Kenapa Ahmed tak bergerak-gerak? Zil 2 pun tak bergerak-gerak. Mami pun tak bergerak-gerak. Twitter pun tak bergerak-gerak. Okey, sekarang Fat tengah mendahului. Cikgu tak nampak Iman. Mana Iman? Iman tak ada pun. Oh, Iman masih soalan 1. Okey, kita lihat siapa yang akan sampai ke penghujung dahulu. Okey, kita lihat siapa yang berada di depan tu. Wow, Alia tu sedang mendahului. Bukan Alia, ada Queen Nak. Wah, balik dah cikgu dah sebut. Queen Nak tengah berada di depan. Okey, diikuti dengan Alia, Syomel. Okey, Iman. Oh, Iman kat sini rupanya. Okey, Iman telah sama level dengan Queen Nak, Fat, Isma, Sunshine. Okey, Ahmed baru bergerak. Kenapa internet tak okey ke tu? Amira, Zil 2 ni cikgu tak nampak dia bergerak dengan Twitter. Pun tak ada. Okey, Anis ke ni? 4 gambar rabbit yang comel ni. Ni adalah Mami. Mami ni siapa pun cikgu tak tahu. Alice. Okey, yang sekarang tengah mendahului racing kita hari ni. Gelanggang kita adalah Queen Nak, Iman dan juga Fat. Okey, cepat. Siapa yang boleh sampai ke garisan penamat dahulu? Okey, kita lihat siapa yang berada di depan. Jom. Okey, masih lagi Queen Nak tengah mendahului carta di atas, diikuti dengan Anis, Zil, Fat, Iman, Isma. Kenapa Alia semakin perlahan? Alia dah makan ke belum Alia? Cepat Alia. Wow, Iman semakin laju mengorak langkah nampaknya. Diikuti dengan Isma dan juga Anis. Cepat. Wow, Mami lajunya. Okey, good. Cepat Queen Nak. Diorang tengah memotong kamu. Okey, Anis telah berjaya memotong. Cepat. Ada 2 orang yang masih lagi di
Garisan permulaan yang belum memulakan langkah. Cikgu tak pasti ada apa masalah di situ. Kita tengok. Okey, laju lagi. Ada clean up. Ada lagi 16 soalan yang perlu dijawab. Ada 16 soalan yang perlu dijawab. Okey, cepat. Okey, kita lihat siapa berada di depan tu. Wow, cikgu rasa macam nampak Iman dekat depan. Wah, laju Iman. Tiba-tiba Iman laju. Iman makan ubat apa tu Iman? Saja je cikgu kacau kan. Ganggu fokus kamu nak menjawab. Okey, Mira laju lagi Mira. Jangan risau. Kejar mereka yang dekat depan tu Mira. Kejar mereka Mira. Nampak tu Alice. Wow, Alice pun makin ke depan. Alia okey tak Alia? Alia macam ada masalah je kat situ Alia. Sangkut kat situ. Sunshine pun sama. Mami pun sama. Mungkin talian internet kot. Okey, Iman berada di depan sekarang. Okey, Haizil ni. Laju. Ni mesti salah jawab Haizil. Dia dah turn ke belakang sikit ni. Okey, cikgu nampak Iman dah hampir ke garisan penamat. Diikuti dengan Anis. Betul ke Anis tu? Cikgu letak je nama Anis sebab nampak dia tulis Nis kan. Okey, sikit lagi diikuti dengan Haizil lah kot. Okey, ni bukan. Wow, Razi dah ke depan ni. Cepat. Siapa ni? Anis ke Nis? Wow, okey. Sikit lagi. 2 soalan lagi Anis. 2 soalan. Iman lagi 3 soalan. Okey, Anis dah ke belakang. Okey, Iman. Lagi 2 soalan Iman. Okey, so kita nampak siapa final standing. Yang pertama adalah wow, Iman dah berjaya menjawab kesemua soalan, 30 soalan. Okey, no dulu. Anis dengan Zil berkongsi di tempat yang sama. Tertinggal lagi 3 soalan. Okey, Queen Nak 4 soalan, Ahmed ada lagi 5 soalan, Fat ada lagi 6 soalan, Alice ada 6 soalan, Mami 6 soalan, Lia, cikgu rasa Lia mungkin masalah internet tersangkut ke Lia, ada 12 soalan lagi, diikuti dengan Sunshine, Isma 14, Mira 15 soalan, Zil dengan Twitter ni dia ada 30 soalan. Okey, kejap lagi kita main sama-sama, jangan risau, anak saya dah merajuk sebab saya tak ajak dia orang main sekali. Okey kelas. So tahniah kepada pemenang. Okey, macam biasa Iman masih mendahului carta sekarang. Zil 2 disconnect. Oh, Zil 2 tu mesti Razi kan disconnect. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan assign tugasan ini untuk Anas. Cikgu nampak dah dia mesti nak prank kawan dia tu lah. Nak prank tiba-tiba dah tak boleh kan. Okey, jangan prank kawan-kawan kamu tu. Okey kelas, so jangan lupa setakat ini je kelas kita hari ni. Jangan lupa tugasan kamu uji diri 2.3, jawab dan hantar melalui Google Classroom. Okey, bye semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa kelas tambahan hari Sabtu kita bincang soalan terakhir untuk pentaksiran sumatif 2. Ada soalan nak tanya sebelum saya dismiss our class? Tak ada.